Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Ini merupakan bab pengenalan bagi kursus UHIS 1022 pada semester ini. Falsafah dan isu semasa. Jadi untuk video ini pendek saja, hanya untuk memperkenalkan sinopsis khusus, SLO khusus dan hasil pemeliharaan khusus serta pembuatan markah yang diperlukan untuk kursus ini. Jadi sebelum saya mula, I looking forward to work ataupun to teach you. So if you have any question, just do drop the question in e-learning or you can WhatsApp me in the group. Baik. Untuk yang pengenalan yang pertama tentang UHIS 1022 ni, falsafah dan isu semasa. Saya antara tenaga pengajar dan penyaras adalah Dr. Nurul Johanani binti Abdul Rahman. Okay, semua tenaga pengajar adalah daripada Akademi Tamadun Islam Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Okay, untuk kursus ni, ini antara panel untuk modul kursus yang saya nyatakan tadi. Okay, di antara Dr. Johanani sebagai penyelaras dan Nakib dan Dr. Dayu dan sebagainya lah. Baik, kemudian untuk kursus ini, aktiviti pertama yang kamu buat yang saya telah letakkan dalam e-learning adalah perlu memberi tanggapan terhadap kursus falsafah dan isu semasa dalam e-learning, dan kita juga untuk memperkenalkan diri kamu sendiri. Itu boleh kamu rujuk dalam e-learning UTM. Dan apa yang penting di sini adalah tentang sinopsis khusus. Apa yang kamu akan pelajari adalah berkaitan dengan falsafah, hubungan ilmu falsafah dengan falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan nasional dan rukun negara. Kemudian topik utama yang akan dibincangkan dalam kursus ini adalah tentang epistemologi, metafizik dan etika yang dibincangkan dalam konteks isu semasa. Jadi di akhir kursus, kamu akan mampu melihat disiplin ilmu sebagai satu badan ilmu yang komprehensif dan terkait antara satu sama lain. Jadi secara keseluruhannya, rumusannya kamu akan menjadi 3 aspeknya, epistemologi, metafizik dan etika, dan ada kaitannya dengan isu semasa. Isu semasa tu kamu akan bincangkan dalam tugasan-tugasan yang akan diberikan. Baik. Sebelum lepas seperti itu, kita lihat sebuah sedikit terhadap kandungan khusus. Yang pertama adalah ada 8 bab semuanya. Untuk kandungan khusus, yang ke-9-nya adalah untuk kita punya kajian kes ataupun pengasahan yang akan dilakukan. Jadi yang pertama adalah tentang pengenalan khusus, bab kedua tentang falsafah dalam kehidupan, bab ketiga seni dan kaedah berfikir, bab 4 kaedah konsep insan secara psikologi dan sosiologi, bab kelima tentang konsep insan secara metafizik, hubungan dengan Tuhan, dan 6 epistemologi ilmu, bab 7 epistemologi dan isu semasa, itu berkaitan dengan ideologi, bab ke-8 etika sebagai isu kefalsafahan, itu dekolonisasi. Jadi ini merupakan catatan alih bagi apa yang kita akan pelajari, iaitu yang pertama tentang falsafah dan rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan negara, kemudian pengulang kepada falsafah sejahtera. Kemudian bab kedua tentang falsafah dalam hidup, adakah kamu berfalsafah secara tidak langsung ataupun secara langsung. Yang ketiga tentang seni dan kaedah berfikir, itu secara logik dan metodologi, banyak induktif, deduktif, evaluasi dan sebagainya. Kemudian konsep insan, kita pergi pada konsep insan pada bab keempat. Kemudian konsep insan secara metafizik pada bab kelima, seterusnya pada epistemologi ilmu dan epistemologi dan isu semasa berkaitan ideologi pada bab ketujuh dan ke-8 berkaitan dekolonisasi. Jadi untuk hasil pembelajaran pada kursus ni, yang pertama CLO ataupun program learning outcome. Untuk menjelaskan isu semasa berasaskan ilmu falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Kemudian yang kedua adalah menguraikan isu semasa berdasarkan aliran pemikiran utama dalam pelbagai ajaran falsafah
Dan ketiga, menganalisis isu semasa melalui perspektif perbandingan falsafah sebagai asas bagi menjalinkan dialog antara agama. Jadi untuk setiap PLO ni dia ada dia punya tugasan-tugasan bagi kamu mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Okey. Yang lebih penting, kamu tengok sini mapping bagi setiap PLO itu menjadi yang pertama menjelaskan, okey, iaitu dia menguji tahap knowledge dan understanding kamu. Okey, dan markah di sini adalah tugasan individu sebanyak 30%. Dia pecahan dia adalah ujian sebanyak 20% dan aktiviti e-learning sebanyak 10%. Ujian ni akan dijalankan pada minggu ke-7, sebelum semester break. Berkaitan bab 1 dan bab 2. Kemudian dalam PLO menerangkan isu semasa berdasarkan aliran pemikiran utama dalam pelbagai aliran falsafah. Dia menguji kamu tahap tersegi, iaitu tugasan yang perlu dilakukan secara berkumpulan. Yang pertama, projek berkumpulan sebanyak 20%. Kemudian daripada projek tu kamu akan hasilkan poster dan bentang. Jadi 20% lagi markah. Ini keseluruhannya adalah 40 markah. Dia punya rubrik, dia punya tajuk saya akan bagi. Dan kalau kamu nak pilih pun boleh. Saya akan bagi contoh-contoh tajuk yang boleh kamu nak pakai ataupun kamu nak cari lain. Baik, berkaitan dengan ketiga, menguraikan isu semasa melalui perspektif perbandingan falsafah sebagai asas bagi menjalinkan dialog antara budaya. Ini merangkumi PLO 11, iaitu Ethic and Professionalism Skill. Ia ada tugasan kumpulan dan individu, tapi secara ringkasnya dua ni adalah saling berkaitan. Apabila kamu buat ulasan isu semasa secara berkumpulan, jadi orang selepas itu perlu buat refleksi daripada ulasan isu semasa yang telah kamu lakukan secara berkumpulan. Kemudian bagi aktiviti dalam bagi tugasan pula. Ini sebenarnya tugasan. Apa yang penting di sini, kamu ada 3 tugasan individu dan 3 tugasan berkumpulan. Individu adalah aktiviti e-learning, ujian dan refleksi individu. Kemudian berkumpulan ada proposal projek, perbatangan dan poster, kemudian ulasan isu semasa secara berkumpulan. Jadi di sini terangkan sebagaimana saya terangkan tadi, ujian dilakukan pada minggu 7, bahkan bab 1 dan bab 2. E-learning ini kamu perlu lakukan setiap aktiviti yang ada dalam e-learning untuk mencapai markah yang ditetapkan. Kemudian projek poster ni akan sediakan proposal dulu, lepas tu barulah bentang, dan poster tu perlu lakukan proposal. Saya akan lihat, lepas tu kamu akan buat poster daripada hasil projek dan kemudian dibentangkan. Isu semasa tadi adalah berkaitan dengan refleksi individu. Jadi bila dah siap ulasan isu semasa, jadi kamu perlu buat refleksi individu daripada aktiviti berkumpulan tersebut. Kemudian ini perincian lagi tentang pembahagian markah atau pemberatan markah dalam kursus ni lah. Kemudian di sini adalah pendekatan kuliah kita, sama kita akan gunakan secara syarahan. Biasanya saya akan buka Google Meet ataupun saya akan bubuh video dalam YouTube. Jadi ini adalah blended learning, jadi kita tidak hanya menggunakan syarahan, kita akan turut menggunakan wasilah lain ataupun wadah lain seperti e-learning, WhatsApp dan sebagainya lah. Kemudian pembelajaran adalah berpusatkan belajar, jadi kamu perlu sedikit struggle untuk siapkan tugasan, dan kamu perlu berbincang sama kumpulan untuk supaya pembelajaran ni kamu boleh catch up bersama rakan-rakan. Jadi setiap benda yang saya buat tu adalah pembelajaran yang untuk membuatkan student aktif dalam kelas. Ini rubrik untuk nanti, rubrik untuk tugasan dan sebagainya. Nanti saya akan bagi secara detail satu persatu rubrik dan tajuk-tajuk yang boleh kamu timbang untuk buat dalam kelas. Kemudian kita tengok sikit kalangan khusus. Bila melibatkan kalangan khusus banyak 8 topik. Yang pertama adalah tentang bab 1. Jadi bila kumpulan dah dibahagikan,
kita akan belajar dengan bab 1 tentang ilmu falsafah dan falsafah pendidikan negara atau kebangsaan. Kemudian bab 2 kita akan belajar tentang falsafah dalam kehidupan. Okey. Bab 3 seni berfikir dan kaedah berfikir, deductive, falasi dan sebagainya. Bab keempat konsep insan secara psikologi dan sosiologi, hakikat insan. Kemudian yang keenam adalah konsep insan secara metafizik, kepercayaan dan ketuhanan. Dan minggu ketujuh kita akan adakan kuis pertengahan semester melibatkan bab 1 dan bab 2. Ia boleh dilakukan secara bertulis, esei ataupun e-learning, Kahoot dan sebagainya sebelum semester break pada minggu ke-8. Selepas semester break akan diteruskan dengan bab yang ke-6 berkaitan epistemologi. Kemudian bab 7 tentang ideologi dan bab ke-9 dan 10. Bab yang ke-8 tentang epistemologi, etika. Sebelum bab 9 terus masuk kepada kajian kes ataupun topik tugasan yang kamu pilih. Jadi bila dah siap, contoh kita dah siap pada minggu 11, dah habis semua silibus. Jadi minggu ke-12 kita boleh teruskan kepada pembatangan ataupun kamu siapkan terus tugasan-tugasan yang telah saya berikan. Jadi kalau kita siap awal, kamu boleh fokus. Contoh kalau minggu ke-13 atau minggu ke-12 kita dah siap. Jadi di sini kita boleh rest awal. Jadi kamu boleh fokus kepada subjek core di fakulti masing-masing. Baik, setakat itu saja. Kalau ada soalan boleh ajukan di WhatsApp. Okay, do hit me at e-learning or WhatsApp group. Okay, boleh contact personal kalau ada persoalan lagi. Dan jika nanti saya akan bagi tugasan semua pada minggu ke-3 atau minggu ke-4 untuk tugasan berkumpulan. Okay, setakat itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.